Masa saya kena tangkap dan saya disabitkan di Mahkamah Session, dibicarakan, disabitkan di Mahkamah Session, jatuh hukuman penjara 3 tahun. Jadi 2 minggu lagi keputusan saya di Mahkamah Tinggi Kota Baru, Kelantan. Masa tu saya tak ingat tarikh bila, berapa bulan. Yang saya pastinya pada 29 Syawal. 29 Syawal tu saya dapat satu panggilan telefon yang mengatakan mak saya dah meninggal dunia. Mak saya terlibat dalam kemalangan dan meninggal dunia. Bayangkan saya dalam situasi 2 minggu lagi keputusan saya di Mahkamah Tinggi. Kepala saya masa tu tengah krem. Fikirkan untung sabut timbul, untung batu tenggelam. Jadi yang kita paling sedih sekali, kita ambil rasuah, kita letak poket sebelah kiri. Duit gaji kita letak di poket sebelah kanan. Kanan kita bagi kepada mak, fine. Kanan kita bagi kepada adik, fine. Kanan kita bagi kepada ayah, fine. Tapi kita tak sedar, ataupun kita dalam sedar, ataupun sengaja sedar, kita gunakan yang sebelah kiri. Jadi bila saya pukul 11.30 malam, saya berdiri dalam liang lahat. Saya sambut 2 jenazah, iaitu jenazah mak saya dan jenazah adik saya. Memang saya cukup ya Tuhan, saya tak boleh ucap maaf kepada mak saya. Mak saya dah jadi jasad kaku tak bernyawa. Sebab kita tak tahu bila 2 poket tu boleh bertukar. Dia boleh bercampur gaul. Boleh bercampur gaul. Kita boleh cakap kita asingkan, tapi duit dia boleh bercampur gaul. Itu salah satu yang bahana yang paling besar yang saya terima lah. Melibatkan kematian lah. Dan saya katakan benda tu memanglah bahana kepada saya. Sebabnya memanglah mati tu ajal. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap jiwa yang hidup tu pasti merasai mati. Tapi mati dia 2 minggu lagi putusan saya kat Mahkamah Tinggi. Dan selepas tu kita terima balasan yang Allah tunjuk atas balasan atas dunia ni. Apabila selepas saya kena tangkap dengan SPRM, saya nak U-turn lah life saya. Saya sekolah agama dulu. Saya boleh mengaji Quran. Bila saya kena tangkap, saya buka Al-Quran, saya nak start baca balik. Saya baca Al-Fatihah. Fine, daripada Bismillahirrahmanirrahim sehinggalah Waladdallin saya boleh baca 7 ayat. Bila di muka surat sebelah ada permulaan juzuk yang pertama tu, surah Al-Baqarah, saya tak boleh sebut alif lam mim. Semudah A, B, C. Tak boleh sebut seminggu. Berpuluh lidah keras. Berpuluh air kolah masjid saya minum. Beratus sujud. Kalau dekat satu ruang dekat Masjid Muhammadi tu akan jadi saksi. Di situlah saya menangis, ya Tuhan tolonglah lembutkan balik lidah saya. Mana Abah tunjukkan lagi pada saya yang pasal cerita kasut. Saya ada kasut 50 pasang. Saya balut dengan surat khabar, saya letak dalam plastik, saya letak dalam satu almari. Yang kata rasuah ini akan dihina, dicemuh oleh seluruh isi langit dan bumi. Maknanya bukan sekat manusia saja yang menghina pelaku rasuah. Dan bahana ni ditunjukkan kepada saya oleh anak-anak binatang pemakan kayu di rumah kita, yang kadang-kadang ya, simen boleh bantai sekali. Ya. Kita dapat tengok, saya ada 50 pasang kasut tadi, 48 pasang kasut saya, semuanya anak-anak kasih hancurkan, walaupun dibungkus. Hanya 2 pasang kasut yang dibeli menggunakan gaji pertama, dan kasut yang kedua merupakan kasut hantaran. Itu sahaja yang tidak disentuh oleh anak-anak. 48 pasang kasut dibeli menggunakan Panadol, menggunakan duit pelincir, duit kopi, semua anak-anak kasih hancurkan. Itu tak nampak lagi kesannya. Memang cukup memberikan sangat-sangat menunjukkan bahana dia rasuah ni, tuan-tuan. Di sekolah diajar jangan mencuri, jangan menipu, jangan mengambil rasuah. Ustaz-ustaz mengatakan mencuri hukumannya potong tangan. Tapi sekarang penyokong penyamun mengatakan pencuri mesti dibebaskan. Disokong juga. Malang, sungguh malang, pelik, ajaib, menakjub. Mungkin Perdana Menteri, orang nombor 1 dalam negara, boleh tak tahu PT masuk 42 juta dalam akaun dia. Dia jawab tak tahu. Tak seredi. Orang negara luar tengok, betapa bodohnya ni rakyat Malaysia ni. 32 juta rakyat Malaysia ni. Ni yang memilih jadi orang nombor 1 dalam negara untuk mentadbir negara, untuk jaga negara dan rakyat. Mana boleh? Jadi kita nak tak mana maruah kita, khususnya kita orang Melayu pun tak. Kau tanya kalau kita pergi luar negara, pergi Malaysia, you daripada mana? Kita saya Malaysia, malu. Pasal apa? Awak Malaysia, awak lantik Perdana Menteri bodoh macam tu ke?
Siapa duit masuk akaun dia pun tak tahu. Ini malu. Apa benda ni jawapan yang bodoh belakang ni. Dia orang percaya hari ni. Bukan sekat macam-macam UMNO ya, orang lain pun boleh percaya bodoh. Oh sumpah. Maksud nanti tak salah. Dia anyanya. Apa benda ni? Kalau macam ni lah sikap orang Malaysia, orang Melayu. Siapa kebela pun Melayu tak maju. Nak maju Melayu, tukar cari hak baik. Ada dak timbul tak baik, tukar. Itu baru betul. Jangan kita ni jadi fanatik kepada mana-mana parti. Tak ada. Kita rakyat terbuka. Ya mana parti yang baik, itu kita akak dia. Ya mana parti yang tak baik, tak tepi dulu. Beri peluang dia berkata. Tak baik, tukar. Tak baik, tukar. Jadi di sini, parti-parti politik akan jaga betul-betul supaya dia kekal untuk memerintah. Mesti jaga dalam keadaan baik. Yang bisa menghancurkan Islam hanya orang Islam. Cari orang-orang Islam yang bisa disewa. Cari orang-orang Islam yang bisa dibayar. Cari orang Islam yang mabuk kedudukan. Cari orang Islam yang mabuk harta. Berikanlah kepada dia harta sewa untuk menghancurkan Islam. Islam hanya bisa hancur dengan orang Islam. Hancurkan kiai. Untuk menghancurkan kiai tidak bisa kecuali kiai sendiri. Cari kiai-kiai, ulama-ulama yang bisa dibayar untuk menghancurkan Islam dari dalam. Ini saya tahu dan saya baca kitabnya.